Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz nak ajar tajuk berkaitan dengan bacaan sunat dalam solat. Okey. Bila kita bercakap bacaan sunat dalam solat, ini berkaitan dengan dua perkara sunat yang dalam solat, iaitu sunat ba'at dan juga sunat hayat. Okey. Yang mana bacaan sunat ni sekiranya kita tertinggal bacaan tersebut dalam solat, ada yang perlu kita ada yang digalakkan untuk kita sujud sahwi, dan ada juga tidak mengapa kalau kita tertinggal, tak disunatkan sujud sahwi. Okey. Jadi kalau rukun solat, bacaan dalam rukun solat pada tajuk yang sebelum ni itu wajib. Maknanya kalau kita tertinggal bacaan tersebut, maka solat kita tidak sah. Okey. Jadi untuk tajuk kali ini kita bincangkan dan kita cuba hafal bacaan sunat dalam solat. Takkanlah kita nak solat kita nak buat yang wajib sahaja kan. At least kita buat yang sunat dapat pahala. Okey. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 91. Okey, kalau awak tengok dekat sini, dekat info muka surat 91 ni kat bawah ni, dalam info ni dia ada bagi tahu perkara sunat dalam solat. Ada dua, sunat ba'at dan sunat hayat, sebagaimana yang saya bagi tahu tadilah. Okey. Dia ada kat bawah ni, saya bagi tahu. Jika terlupa bacaan sunat hayat, tidak perlu sujud sahwi. Maknanya antara dua rukun ni, antara dua sunat ni, yang sama ada sunat abad dengan sunat hayat. Kalau sunat hayat bacaan dia kita tertinggal, tak perlu pun kita nak sujud sahwi. Tapi kalau sunat abad kita digalakkan untuk sujud sahwi. Contohnya bacaan doa kunut lah dalam solat subuh. Okey. Okey, muka surat 91 ni berkaitan dengan tajuk bacaan sunat dalam solat ni. Kat sini dia ada membincangkan ada 13 perkara. Okey. Jadi untuk hari ini, untuk minggu ni, Ustaz hanya akan tekankan sampai muka surat 92 sahaja, iaitu sehingga 9 perkara sahaja. Okey. Sebab yang pertama ni bacaan doa iftitah ni pun dah banyak. Jadi Ustaz akan baca dan awak cuba ikutlah. Awak boleh ulang balik video ni untuk bacaan. Okey. Kita besarkan sikit supaya mudah nampak, lebih clear kan. Okey. Yang pertama, bacaan sunat dalam solat iaitu bacaan doa iftitah. Okey, kalau buat kempen tari solat, bacaan doa iftitah ni ramai sangat yang tak hafal, yang tak ingat. Jadi tak mengapa, jangan pula awak kata awak tak ingat doa iftitah jadi awak tak solat. Okey, kita solat doa iftitah kalau tak dapat tak baca, tak apa. Okey, tapi sebaik-baiknya kita bacalah, kita hafal lah. Okey. Okey, bacaan doa iftitah Ustaz akan baca satu persatu dan awak cuba ikut. Cuba ikut dan cuba hafal ya. Okey. Ini yang dah Ustaz besarkan ni ialah bacaan doa iftitah. Boleh dengar? Okey. Allahu akbar kabira. Okey, Ustaz akan baca dengan lafaz yang mudah untuk awak sebut. Okey, kalau Ustaz sebut Allahu akbaru kabira, nanti awak susah nak baca. Jadi Ustaz akan baca satu persatu supaya awak mudah baca, dan Ustaz akan berhenti-berhentilah. Okey. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Okey. Ustaz ulang lagi sekali. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, jadi awak boleh ulang balik video ustazah ni untuk bacaan dan cuba hafal dengan bimbingan ibu bapa. Okey, ini salah satu daripada bacaan sunat hayat. Okey, itu doa iftitah. Okey, yang seterusnya yang kedua, membaca ta'awuz secara perlahan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah ialah rukun dalam solat. Okey, katakanlah awak kata, ustazah saya lupa nak baca auzubillahi minasyaitonirrajim dalam solat tadi sebelum baca Al-Fatihah. Tak mengapa, sebab ta'awuz yang dibaca secara perlahan sebelum membaca surah Al-Fatihah ialah perkara sunat dalam solat. Okay, ta'awuz ni, ni lah lafaz ta'awuz ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, ini lafaz ta'awuz. Okay. Okey, habis nombor 2. Okey, yang ketiga. Apa perkara sunat lagi yang ketiga? Muka sunat 92. Iaitu membaca amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Iaitu kan biasa kita kan. Waladdallin. Amin. Kita akan sebut kan. Jadi kalau kita tak sebut amin pun tak mengapa. Sebab itu hanyalah sunat jangan pula awak terlupa nak baca amin, awak pun bangun balik solat semula sebab tak lupa baca amin. Okey, tidak mengapa sekiranya tertinggal perkataan amin. Okey. Yang keempat, membaca surah selepas membaca surah Al-Fatihah dan amin. Okey, contohnya awak tak tahu pun tak hafal, tak tahu nak baca surah lain selain daripada surah Al-Fatihah. Jadi tak perlu baca. Cukup sekadar baca surah Al-Fatihah sahaja. Okey, tidak perlu. Okey, kalau awak tahu baca surah Al-Ikhlas ke, surah An-Nas ke, Al-Falaq ke, baik baca, dapat pahala sunat. Okey, tapi kalau awak tak tahu nak baca, sekurang-kurangnya tak tahu nak baca langsung, tak apa, asalkan awak baca Al-Fatihah. Okey. Yang kelima, membaca Al-Fatihah dan surah secara kuat pada solat subuh dan pada 2 rakaat awal solat maghrib dan isyak. Okey, ini juga sunat, iaitu membaca Al-Fatihah dan surah secara kuat pada solat subuh dan pada 2 rakaat awal solat maghrib dan isyak. Okey, kita perkuatkan suara kita masa kita solat subuh. Kita baca surah Al-Fatihah dengan surah lain tu dalam bacaan yang kuat. Begitu juga dalam ketika kita solat maghrib dengan isyak pada 2 rakaat yang pertama tu. Okey, pada 2 rakaat yang paling awal tu. Okey, itu pun sunat juga. Kalau awak tak baca kuat pun tak apa. Okey. Yang keenam iaitu membaca takbir intiqalat ketika berpindah ke perbuatan yang lain. Okey, apa maksud takbir intiqalat ni? Takbir intiqalat ni maksudnya ialah lafaz takbir dia ialah Allahu Akbar. Bukan lafaz takbiratul ihram. Sama kan, bunyi dia punya lafaz sama dengan takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar. Tapi yang ni kita panggil takbir al-intiqalat. Sebabnya al-intiqalat ni maksudnya ialah lafaz takbir yang kita baca apabila kita nak pindahkan, kita nak bertukar daripada rukun ni ke rukun lain. Contohnya daripada berdiri, selepas baca Al-Fatihah dan surah lain, kita nak rukuk, kita sebut Allahu Akbar, kita pun rukuk. Lepas tu kita nak i'tidal, kita pun sebut Allahu Akbar. Maksudnya kita nak berpindah pergerakan kita daripada rukuk kepada i'tidal. Jadi kita sebut Allahu Akbar. Itulah kita panggil lafaz takbir intiqalat. Okey. Itu yang keenam. Yang ketujuh iaitu membaca tasbih. Okey, membaca tasbih. Membaca tasbih semasa rukuk. Kalau kita tak tahu nak baca bacaan ketika rukuk, tak mengapa, asalkan kita melakukan perbuatan rukuk itu. Tapi kalau kita tahu, sebaiknya kita baca, dapat pahala sunat. Okey, bacaan dalam rukuk ialah ikut bacaan ustazah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Saya ulang lagi sekali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Saya ulang lagi sekali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Okey. Seterusnya.
Yang ke-8, membaca bacaan ketika bangun daripada rukuk. Kan kita nak bangun daripada rukuk, kita akan sebut Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu masa kita nak berdiri seketika tu, kita akan sebut Rabbana lakal hamd. Itulah yang ke-8 ni yang membicarakan tentang bacaan ketika kita nak bangun daripada rukuk, iaitu Sami Allahu liman hamidah. Okey, Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu kita nak berdiri kan. Bacaan ketika berdiri tegak selepas rukuk. Kita berdiri seketika kan selepas rukuk. Bukannya kita terus sujud. Kita akan berdiri seketika. Kita akan sebut Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Okey, itu yang ke-9. Okey, cukup dulu untuk hari ini sampai bacaan yang ke-9. Bacaan 10, 11, 12, 13 tu saya akan sambung minggu hadapan. Sebabnya akan ada tajuknya akan dipelajari lagi pada minggu hadapan. Jadi untuk tempoh ni awak boleh hafal dulu doa iftitah, bacaan sujud, bacaan ketika bangun daripada sujud, daripada rukuk. Okey, bacaan rukuk semua tu kan. Okey. Itu saja daripada Ustazah berkaitan dengan solat pada hari ini. Okey. Ustazah suka Ustazah nak baca kat bahagian rumusan kat bawah ni. Dia kata solatlah dengan sempurna kerana solat perkara pertama yang akan dihisab di alam kubur. Itu kita nasihatkanlah. Ustazah nasihatkan diri Ustazah sendiri dan juga anak-anak murid Ustazah bahawa kita ni cuba perbaiki solat kita dan kita cubalah usaha sempurnakan solat kita semampu yang boleh, kerana solat merupakan perkara pertama yang Allah hisab, yang Allah kira, yang Allah hitung semasa di alam kubur. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.